Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sambungan bab 5, Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka tingkatan 5 di bawah tajuk Suruhanjaya RIT dan Perjanjian PTM 1957. Untuk Suruhanjaya RIT ni ada 3 perkara yang pelajar kena ketahui. Yang pertama, tokoh yang terlibat, yang kedua tugas, dan yang ketiga isu yang menjadi panduan oleh Suruhanjaya RIT. Okey, kita lihat tokoh dulu. Tokoh terbahagi pada 2, tokoh barat dan tokoh dari Asia. Tokoh dari barat bernama William McKell, Lord Reed dan Ivor Jennings. Lord Reed adalah ketua bagi Suruhanjaya RIT. Dari Asia pula ada 2 orang, iaitu Tuan B. Malik dan Tuan Abdul Hamid. Okey, kita lihat formula untuk mengingat bagi tokoh dari barat. Formulanya, Mikael baca tidur. Okey, ini penerangannya. Mikael merujuk kepada McKell, iaitu persamaan pada sebutan M, K di tengah-tengah dan L di belakang. Mikael McKell. Baca merujuk kepada read. Read ni sebutan bahasa Inggeris membawa maksud baca. Dan last sekali, tidur merujuk kepada Ivor, iaitu persamaan pada huruf OR di belakang dan juga I. Tidur merujuk kepada Ivor. Sebab tu formula tokoh dari barat ialah Mikael baca tidur. Mikael, William McKell baca, Lord Reed tidur, Ivor Jennings. Okey, kita lihat tujuan atau peranan atau tugas atau sebab Suruhanjaya RIT diwujudkan. Yang pertama, merangka perlembagaan PTM. Yang kedua, membincang perlembagaan PTM. Yang ketiga, menerima memorandum daripada pelbagai pihak. Yang keempat, menyusun perlembagaan PTM. Yang kelima, menerbitkan cadangan perlembagaan. Dan yang terakhir sekali, cadangan perlembagaan dihantar kepada Parlimen British dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan ataupun MPP untuk disahkan. Okey, kita lihat formula untuk tugas Suruhanjaya RIT. Formulanya, merangkak bancuh teh susu, terbit cendol. Kalau nak bancuh teh susu, jangan merangkak. Kalau kita merangkak, nanti akan terbit cendol. Jadi formulanya, merangkak bancuh teh susu, terbit cendol. Okey, penerangan formula. Merangkak merujuk kepada merangka, iaitu merangka perlembagaan PTM 1957. Bancuh merujuk pada bincang, persamaan pada huruf B di depan dan C di tengah-tengah, iaitu membincang perlembagaan PTM. Teh merujuk kepada terima, persamaan pada huruf TE di depan. Teh terima, iaitu menerima memorandum daripada pelbagai pihak. Susu merujuk pada susun, iaitu susun perlembagaan. Terbit merujuk pada terbit, iaitu terbitkan cadangan. Dan cendol merujuk kepada cadangan yang dihantar kepada Parlimen British dan juga MPP untuk disahkan. Jadi formula untuk tugas Suruhanjaya RIT ialah merangkak bancuh teh susu, terbit cendol. Kalau nak bancuh teh susu, jangan merangkak. Kalau merangkak, nanti akan terbit cendol. Jadi formulanya, merangkak bancuh teh susu, terbit cendol. Kalau pelajar nak ingat setakat merangkak bancuh teh susu pun dah cukup dah. Sebab tugas ni paling banyak student kena hafal, maksimum adalah 4. Jadi merangkak bancuh teh susu pun dah cukup dah. Merangkak bancuh teh susu, terbit cendol. Okey, kita lihat seterusnya. Isu-isu yang menjadi panduan Suruhanjaya RIT. Isu yang pertama, kerajaan persekutuan diwujudkan. Yang kedua, negeri diberi kuasa penuh dalam bidang tertentu. Yang ketiga, hak istimewa orang Melayu dipelihara. Yang keempat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Yang kelima, bangsa PTM dibentuk. Yang keenam, kerajaan Jus Soli ditolak. Yang ketujuh, Islam agama rasmi. Dan yang kelapan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, kita lihat formula untuk isu-isu Suruhanjaya RIT.
Formulanya, 1 hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin. Isteri Ramli ni tak tahu macam mana nak basuh cili. Dia ingat mesin basuh tu guna untuk basuh semua benda. Sebab tu isteri Ramli basuh cili di mana? Di dalam mesin. Jadi formulanya, 1 hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin. Okey, lihat perangan formula. 1. Merujuk kepada persekutuan. Persekutuan ni berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu pula berasal daripada perkataan bukan kutu. Sekutu berasal daripada perkataan satu. Cikgu ulang sekali lagi. Ni asal usul perkataan. Persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu pula berasal daripada perkataan satu. Sebab tu apa maksud persekutuan? Persekutuan membawa maksud satu. Okey. Jadi 1 merujuk pada persekutuan. Hari merujuk pada negeri. Persamaan pada sebutan ri di belakang. Isteri merujuk kepada istimewa. Persamaan pada huruf IST. Ramli merujuk pada raja. Basuh merujuk pada bangsa. Cili merujuk kepada soli, iaitu persamaan pada sebutan li di belakang. Dalam merujuk pada Islam, persamaan pada sebutan lam di belakang. Dan mesin merujuk pada Melayu, persamaan pada sebutan me di depan. Jadi formula isu-isu Suruhanjaya ialah 1 hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin. Untuk lebih memudahkan, bagi formula isu-isu Suruhanjaya, pelajar harus mengingat keyword formulanya adalah basuh. Apa formula bagi isu-isu Suruhanjaya? Iaitu basuh. Formula penuhnya apa? 1 hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin. Okey, kita lihat tajuk seterusnya, iaitu isi kandungan Perjanjian PTM 1957. Antara isi kandungannya, yang pertama, kerajaan persekutuan diwujudkan. Yang kedua, negeri dibahagi kuasa dengan persekutuan dalam senarai negeri dan persekutuan. Cikgu ulang balik. Negeri dibahagi kuasa. Kalau Suruhanjaya tadi, negeri diberi kuasa. Yang isikan dengan PTM 957, negeri dibahagi kuasa. Siapa yang diberi kuasa? Iaitu Suruhanjaya diberi kuasa penuh. Siapa yang dibahagi kuasa? Iaitu isi kandungan PTM 957. Jadi negeri dibahagi kuasa dengan persekutuan dalam senarai negeri dan senarai persekutuan. Yang ketiga, hak istimewa orang Melayu dipelihara. Yang keempat, Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Yang kelima, kerakyatan terbahagi pada 3, iaitu permohonan, kuat kuasa undang-undang dan naturalisasi. Cikgu ulang balik. Kerakyatan semua ada berapa? Ada 3. Bila dia sebut 3, yang pertama apa? Permohonan. Yang kedua, kuat kuasa undang-undang. Yang ketiga, naturalisasi. Yang keenam, kerakyatan jus soli diterima. Kalau Suruhanjaya tadi, kerakyatan jus soli ditolak kan? Jadi PTM 97, kerakyatan jus soli diterima. Islam agama rasmi, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Okey, kita lihat formula untuk isi kandungan PTM 957. Formulanya, 1 hari isteri Ramli keringkan 3 cili dalam mesin. Cikgu ulang balik. 1 hari isteri Ramli keringkan 3 cili dalam mesin. Kalau formula Suruhanjaya tadi, 1 hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin kan? Formulanya adalah basuh. Tapi kalau isi kandungan PTM 957, formulanya lebih merujuk kepada kering. Ingat, ada 2 kegunaan mesin basuh. Yang pertama adalah untuk membasuh, iaitu merujuk pada formula Suruhanjaya. 1 hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin. Dan kegunaan yang kedua mesin basuh adalah lepas basuh kita buat apa? Kita kering. Iaitu merujuk pada formula isi kandungan PTM 1957. Iaitu formulanya, 1 hari isteri Ramli keringkan 3 cili dalam mesin. Jadi lepas isteri dah basuh dah cili tu, last sekali cili tu tinggal 3 aja. Jadi berapa cili yang dikeringkan? 3 cili. Jadi cikgu ulang balik. Formula basuh merujuk kepada Suruhanjaya ke PTM 957. Ya, basuh merujuk pada Suruhanjaya. Lepas basuh kita buat apa? Kering. Formula kering merujuk kepada isi kandungan PTM 1957. Okey, kita lihat penerangan formula. 1.
merujuk pada persekutuan, iaitu asal perkataan persekutuan daripada sekutu. Sekutu asalnya daripada perkataan satu. Hari merujuk pada negeri, persamaan pada sebutan ri di belakang. Isteri merujuk pada istimewa, persamaan pada huruf ist di depan. Ramli merujuk kepada raja, persamaan pada sebutan ra. Keringkan tiga merujuk pada kerakyatan terbahagi tiga. Cili merujuk pada soli, li di belakang. Dalam merujuk pada Islam, lam juga di belakang. Mesin merujuk pada Melayu. Okey, cikgu ulang sekali lagi balik. Ada dua kegunaan mesin basuh tadi. Yang pertama adalah basuh. Basuh merujuk pada rik ke PTM? Basuh. Yang kedua, apa guna mesin basuh? Lepas basuh kita buat apa? Kita kering. Kering merujuk pada rik ke PTM? PTM. 1957. Jadi apa formula rik? Satu hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin. Apa formula PTM 1957? Satu hari isteri Ramli keringkan 3 cili dalam mesin. Okey, kita lihat analisis kekerapan bab 5. Untuk kertas 2 adalah SPM 2010 hingga 2019. Yang warna merah tu adalah SPM sebenar. Yang warna kuning tu adalah SPM ulangan. Dalam SPM sebenar, baru 3 tahun ditanya, iaitu 2014, 2015. Dan yang terbaru adalah tahun lepas, 2019. Manakala SPM ulangan, 2 tahun ditanya, iaitu 14 ulangan dengan 18 ulangan. Kalau dilihat dalam trend SPM yang sebenar yang warna merah tu, tengok dia punya trend, iaitu kalau dia naik 2014, 2015 dia akan naik pula. Kemudian ada selang. 2019 dia naik, 2020 rasa-rasa nak naik tak? Okey, cikgu ulang sekali lagi dia punya trend. Next soalan. Tengok nak, 2010 tak naik, 11 tak naik, 12 tak naik, 13 tak naik, iaitu tak naik. Kemudian naik, 2 kali naik. Kemudiannya tak naik. Lepas tu naik. Adakah 2020 akan naik? Ya, berkemungkinan yang sangat besar akan naik lagi. Dan kalau dilihat di situ, kalau tahun lepas soalan struktur, tahun ni berkemungkinan soalan AC. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk pula, iaitu tajuk Suruhanjaya dan Perjanjian PTM 1957. Kalau dilihat dalam SPM sebenarnya 2014 tajuk dan sistem ahli, 2015 Pakatan Murni, 2019 tahun lepas sistem ahli balik. Dan dalam SPM ulangan pula naik 2 kali tajuk yang sama, PTM 1957 2014 ulangan, dan selang 4 tahun 2018 ulangan PTM 1957 juga. Bermaksud dalam SPM yang sebenarnya PTM 957 dan Suruhanjaya Rit masih belum naik lagi. Maka berkemungkinan yang sangat besarlah juga akan naik untuk tahun 2020 Suruhanjaya Rit dan PTM 1957. Tolong bagi perhatian untuk tajuk ni. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Pembahagian markahnya sama, iaitu 10 markah. Kita lihat yang dengan lebih mendalam untuk soalan A dahulu. Soalan A, bagi soalan A, apa kehendak soalan? Kehendak soalan adalah 2 orang ahli Suruhanjaya Rit. Untuk dalam skema, dalam bahagian jawapannya, dia telah membahagikan jawapan kepada 1 Roman dengan 2 Roman. Bermaksud soalan struktur ni kena buat ayat tak? Ya, tidak payah. Jawab terus sahaja. Jadi 2 orang ahli dalam Suruhanjaya Rit tadi ada formula tak? Apa formulanya? Mikael baca tidur. Jadi 1 Roman tulis apa? Mikael tu apa? William McKell. 2 Roman tu baca tu apa? Iaitu Lord Reed. Dan kalau ada satu lagi jawapan, digalakkan untuk tambah bagi soalan struktur. 3 Roman kalau boleh tambah. Sebab struktur ni untuk sejarah, dia bukan macam subjek lain. Sejarah boleh tambah jawapan. Dan 3 Roman, formula Mikael baca tidur. Tidur merujuk ada apa? Ivor Jening. Ingat bagi soalan struktur yang ada 1 Roman, 2 Roman, jawab terus. Kalau tak ada 1 Roman, 2 Roman, barulah buat ayat, iaitu mempunyai pembuka. Okey, kita lihat soalan nombor 2 struktur. Apa kehendak soalan nombor 2 ni? Kehendaknya adalah tugas Suruhanjaya tersebut.
Jadi soalan ni ada satu roman, dua roman tak? Tak ada di ruangan jawapan. Dia hanya garis-garis sahaja. Jadi bermaksud soalan ni pelajar mesti buat ayat. Okey, tengok. Kehendak soalannya adalah tugas. Jadi tugas ni ada formula tak? Apa formula yang wajib tadi? Formulanya adalah merangkak, bancuh, teh susu, terbit, cendol. Cikgu kata tadi kalau ingat setakat merangkak, bancuh, teh susu pun dah cukup dah. Okey, kita lihat. Jadi soalan ni kena jawab dalam bentuk ayat. Kalau ayat mesti ada apa? Ada pembuka. Jadi apa pembuka soalan ni? Tugas Suruhanjaya tersebut ialah merangkak. Ingat balik formula, merangkak. Jadi lepas ialah, merangkak tu merujuk dah apa? Merangkak. Ialah merangkak Perlembagaan PTM 1957. Titik. Lepas titik mesti ada penanda wacana. Ingat penanda wacana yang cikgu ajar adalah menggunakan number. Jadi lepas titik tulis tugas kedua. Tugas kedua ialah, ingat balik formula, merangkak, bancuh. Apa yang dimaksudkan dengan bancuh? Iaitu membincang. Jadi tugas kedua ialah membincang Perlembagaan PTM 1957. Titik. Lepas titik, sambung lagi dengan penanda wacana seterusnya. Iaitu tugas ketiga. Merangkak, bancuh, teh. Apa maksud teh? Iaitu terima memorandum. Jadi tugas ketiga ialah menerima memorandum daripada pelbagai pihak. Titik. Okey. Dan yang last sekali, pembukanya ialah tugas keempat ialah merangkak, bancuh, teh, susu. Apa yang dimaksudkan dengan susu? Iaitu menyusun. Jadi tugas yang keempat ialah menyusun Perlembagaan PTM 1957. Asal-asal formula ada lagi tak untuk soalan tugas ni? Ya, ada dua lagi. Ingat balik formula. Merangkak, bancuh, teh, susu, terbit, cendol. Macam mana nak masukkan terbit? Ya, tugas kelima ialah terbitkan cadangan. Last sekali cendol. Apa dimasukkan dengan cendol? Cadangan. Macam mana nak masuk cadangan? Ya, tugas ke-6 ialah cadangan dihantar kepada Parlimen British dan MPP untuk disahkan. Okey, kita lihat soalan C. Soalannya pada pandangan anda, adakah Suruhanjaya memberikan sumbangan penting terhadap kemerdekaan mesin tanah Melayu pada tahun 1957? Beri pendapat anda. Soalan ni tanya adakah. Dan soalan ni dia ada dua soalan. Lihat nah, dia ada dua soalan. Soalan yang pertama adakah, dan soalan yang kedua beri pendapat anda. Kalau tanya dua soalan, para pelajar mesti jawab dua-dua soalan. Seandainya diri kita ni tanya dua soalan dekat orang, tapi orang jawab satu soalan saja, apa perasaan kita? Kita marah kan? Sama juga dengan pemeriksa. Sekiranya soalan tu ada dua soalan, tapi kita jawab satu je, kita mengabaikan satu lagi. Apa perasaan mereka? Mereka pun juga marah. Jadi untuk soalan ni, dia ada dua soalan, iaitu adakah dengan beri pendapat. Jadi soalan yang pertama, adakah? Untuk ruangan jawapan, pelajar menjawab ya pun boleh, tidak pun boleh. Di sini cikgu menggunakan ya penting. Lepas ya penting, ataupun ya sahaja pun boleh, tulis lepas ya sahaja tulis kerana. Okey. Soalan ni dia minta tentang Suruhanjaya Rit penting. Ingat balik, Suruhanjaya Rit ni apa tugas dia? Tugas dia adalah untuk merangka dan menyusun perlembagaan persekutuan. Titik. Macam mana nak sambung ayat seterusnya? Menggunakan penanda wacana. Yang lebih mudah menggunakan number. Di sini cikgu ajar yang lagi senang, iaitu menggunakan perkataan kedua. Kedua, pisahkan dia dengan koma. Kedua, koma, menjaga hak istimewa orang Melayu. Titik. Lepas kedua, ketiga, koma, mengekalkan Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Titik. Lepas ketiga, keempat, koma, membentuk bangsa Tanah Melayu yang berbilang kaum. Titik. Kalau soalan ni pelajar nak menggunakan formula Suruhanjaya Rit, iaitu isu-isu. Ingat balik tak? Isu-isu Suruhanjaya Rit, formula dia basuh ke kering? Ya, formula dia basuh. Apa formula penuh dah? Satu hari isteri Ramli basuh cili dalam
mesin. Kalau pelajar nak tambah jawapan lain lagi, apa yang dimasukkan dalam dengan mesin? Kalau nak masuk dalam, menggunakan ke-5. Islam agama rasmi. Titik. Mesin, apa maksud mesin? Bahasa Melayu. Ya, jadi ke-6. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Okey, itu sahaja untuk struktur. Akhirnya kita tengok contoh soalan esei. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Apakah isu-isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya dalam membentuk perlembagaan PTM? Apa kehendak soalan? Kehendak soalan adalah tentang isu-isu Suruhanjaya. Ingat balik, isu-isu Suruhanjaya ni formula dia basuh ke kering? Ya, basuh. Apa formula penuh dah? 1 hari isteri Ramli basuh cili dalam mesin. Yang ni soalan esei. Soalan esei para pelajar diwajibkan memulakan jawapan dengan pembuka. Apa pembuka bagi soalan ni? Isu-isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya dalam membentuk perlembagaan PTM ialah, okey, ingat balik formula. Satu wujud apa? Kerajaan Persekutuan. Ialah kerajaan persekutuan diwujudkan, titik. Kemudiannya sambung penanda wacana number, iaitu isu kedua ialah ingat balik formula, 1 hari. Apa maksud hari? Negeri. Iaitu negeri diberi kuasa penuh dalam bidang tertentu, titik. Kemudiannya isu ketiga ialah, ingat balik formula, 1 hari isteri, iaitu hak istimewa orang Melayu dipelihara, titik. Kemudian sambung lagi penanda wacana isu keempat. Ingat balik formula, 1 hari isteri Ramli. Apa maksud Ramli? Iaitu raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Jadi cukup lagi formula. Kalau rasa nak masuk lagi boleh tak? Ya, dalam sejarah digalakkan setiap pelajar untuk menjadi galak memberikan jawapan lebih. Ada lagi tak formula yang lain? Ingat balik formula. 1 hari isteri Ramli basuh. Apa maksud basuh? Bangsa PTM diwujudkan. Jadi macam mana nak mulakan ayat? Isu ke-5. Cili. Apa maksud cili? Iaitu kerajaan Jusoli ditolak. Jadi kerajaan Jusoli ni isu ke berapa? Isu ke-6. Tengok balik formula. Basuh cili dalam. Apa maksud dalam? Dalam merujuk pada Islam. Jadi macam mana nak mulakan ayat? Isu ke-7, Islam agama rasmi. Last sekali mesin. Apa maksud mesin? Bahasa Melayu. Macam mana nak mulakan ayat? Isu ke-8 ialah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi tak susah kan para pelajar menggunakan number sebagai penanda wacana. Okey, kita lihat seterusnya soalan B. Jelaskan kandungan perjanjian PTM 1957. Apa kehendak soalan? Kandungan perjanjian PTM 1957. Ingat balik formula. PTM 1957, formula dia basuh ke kering? Ya, formula dia kering. Jadi apa formula penuh dah? 1 hari isteri Ramli keringkan 3 cili dalam mesin. Okey, jadi soalan ni soalan esei. Maka nak mulakan jawapan mesti wajib ada pembuka. Tengok apa pembuka dah. Pembuka dia ialah kandungan perjanjian persekutuan tanah Melayu ialah 1. Merujuk pada kerajaan. Kerajaan persekutuan diwujudkan, titik. Penanda wacana paling mudah menggunakan apa tadi juga kita? Number, iaitu kedua, koma. Negeri dibahagi kuasa dengan persekutuan dalam senarai negeri dan persekutuan, titik. 1 hari isteri. Jadi ketiga, hak istimewa orang Melayu dipelihara, titik. 1 hari isteri Ramli. Jadi keempat, raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, titik. 1 hari isteri Ramli keringkan 3. Jadi kelima, koma, kerajaan terbahagi pada 3, iaitu permohonan, kuat kuasa undang-undang dan naturalisasi. 1 hari isteri Ramli keringkan 3 cili. Jadi ke-6, kerajaan Jusoli diterima. Lepas cili dalam, iaitu ke-7, Islam agama rasmi. Mesin, iaitu ke-8, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, last sekali kita tengok soalan C, soalan kebat. Soalannya, bagaimanakah cara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air? Soalan tanya, cara untuk mengisi kemerdekaan. Untuk soalan kebat, cikgu selalu tekankan kepada pelajar cikgu 4 perkara. Yang pertama, mesti ada isi. Yang kedua, mesti ada huraian. Huraian bermula dengan perkataan hal ini agar, ataupun hal ini kerana, ataupun hal ini menyebabkan.
Yang ketiga mesti ada contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang keempat mesti ada kesan. Kesan bermula daripada perkataan kesannya. Okey, kita tengok. Soalan esei ni cara nak memulakannya mesti ada apa dulu? Pembuka. Okey, pembukanya ialah cara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air ialah mewujudkan perasaan cinta yang mendalam kepada negara. Jadi isinya adalah cinta. Huraiannya, hal ini agar dapat berkorban kepada negara. Huraiannya adalah hal ini agar dapat berkorban. Titik. Contohnya, menentang pengganas di Lahad Datu. Dan titik. Titik. Kesannya, negara menjadi aman. Jadi ada 4 perkara. Isinya adalah cinta. Huraiannya adalah berkorban untuk negara. Contohnya, berkorban menentang pengganas di Lahad Datu. Dan kesannya, negara menjadi aman. Okey, tengok. Penanda wacana untuk isi yang kedua adalah number sebagaimana cikgu ajak, iaitu cara kedua. Cara kedua ialah dengan menambahkan ilmu dan kemahiran. Contohnya ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini agar negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi kesannya negara menjadi maju menjelang tahun 2050. Dan penanda wacana untuk isi yang ketiga adalah cara ketiga ialah taat pada pemerintah. Hal ini agar dapat melakukan kerahan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajahan. Okey, hanya sekadar itu sahaja dari cikgu. Lepas ni kita akan sambung dengan tajuk-tajuk seterusnya, insya-Allah. Akhirnya cikgu nak minta semua pelajar dan guru-guru untuk subscribe cikgu punya video ni agar cikgu dapat menambah lagi video-video yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.